Doktor, kalau doktor dah apa nama benda ni dijadikan satu tesis, dah dapat satu lagi tesis PhD tadi. Itulah dia. Lagi. Betul. Tapi saya dapat tentang Meriam. Buat Meriam, ya. Sebab saya dulu Prof, saya goyah. Masa saya buat proposal tahun 2016 dulu untuk tentang Meriam Melayu, saya dah tahu tentang catur Melayu ni. Ada maklumat saya sangat sikit, susah. Masa tu saya cuma tahu ada sikit sangatlah. Sedangkan Meriam lebih banyak lagi. Maknanya di lapangan Meriam lebih banyak. Meriam Melayu lebih banyak. Tapi kalau catur ni sangat susah. Saya dah jumpa dah, tambah generasi muda-muda ni, jangan kata yang umur 20-an, yang 40-an macam saya ni pun dah tak tahu dah. Walaupun di Indonesia bukanlah ramai yang tak tahu. Tambah macam gajah. Kalau catur gajah ni, saya dah merata dah saya pergi Prof. Tak ada yang tahu. Saya dapat tahu permainan ni betul-betul daripada jurnal Inggeris. Kalau tak ada jurnal Inggeris ni, kita dah tak tahu dah macam mana cara permainan. Ini ada kebaikan lah Inggeris. Dia tulis tentang Melayu yang saya kumpulkan, saya masukkan dekat sini. Dia dokumentasikan hal-hal tentang Melayu Jadi kita beruntung lah. Maknanya ada juga orang putih yang masa tu dia ada ruang untuk menulis, mencetak, jadi adalah bahannya. Saya nak tanya doktor, bagaimana dengan Filipina? Adakah doktor terjumpa apa-apa di Filipina atau Selatan Thai? Ada. Kalau Selatan Thai saya dah pergi daripada Nakhon Sitamarat ataupun Negara Sri Dharma Raja nama dulu kan. Okay. Sampai ke Patani, saya dah pergi dah jumpa orang tua-tua saya. Kalau buat pekerjaan lapangan, saya masuk kampung-kampung, duduk dekat rumah-rumah. Saya ambil manhaj Ustaz Wan Muhammad Sorir lah. Saya akan mengkaji semua. Saya akan tanya tentang Meriam, saya akan tanya tentang keris, saya akan tanya macam-macam lah manuskrip. Kalau catur ni memang tak ada yang tahu. Tapi saya pergi ke selatan Filipina, saya pergi ke saya ingat saya ke Marawi, saya pergi ke Zamboanga, kemudian ke ada berapa tempat lagi lah. Ke Lanao de Sur saya pergi, saya jumpa ada set dia. Pertama di museum di Filipina, di Manila, di museum Manila ada. Memang kebanyakan ini daripada selatan Filipina lah. Kemudian saya jumpa set yang sama, buah yang sama saya jumpa di museum di Marawi, Museum Agahan. Dia kalau di selatan Filipina, permainan ni dinamakan sebagai satoran. Disebut sebagai satoran, cuma bentuk buah dia agak berbeza, bentuk papan dia pun agak berbeza. Kalau di Filipina tu sama, bentuk papan dia sama. Dia bukan cek, dia tidak ada hitam putih, ada dalam ni muka surat 210. Dan dia bersilang. Cuma yang di Marawi ni, dia saya rasa sebab saya tanya yang jaga tu pun mereka tak tahu dah macam mana cara nak main. Sama juga di Taiping. Setnya ada, cuma orang tak tahu cara nak main. Okey. Kalau yang di Manila, ini betul. Ini memang asal Melayu punya. Ini sama dengan yang Taiping punya. Sama ada di England. Di England pun papan dia macam ni. Dia tak ada bukan hitam putih dan dia ada silang di tengah-tengah. Kemudiannya, kalau yang di Marawi ni saya merasakan tidak, bukannya yang ini. Dia punya papan. Dia punya papan ni bukan, dia punya papannya ni mereka ambil yang antarabangsa punya. Ataupun memang orang Marawi dia ada permainan yang khusus. Orang Maranao ni dia ada permainan yang khusus, yang lain daripada catur gajah ni. Disebut sebagai satoran lah. Tapi kalau tengok yang tapi bila kita merujuk kepada di Manila ni nama satoran juga, tapi dia guna papan macam yang Melayu punya. Yang ini saya kuat mengatakan yang Marawi ni silap. Dia guna papan ni sebab Melayu dia tak guna papan macam ni. Dia guna papan yang ada silang tengah ni. Boleh ya. Kita tengok di muka surat 200. Ini yang di Taiping punya ni, Museum Taiping ni memang diambil dari zaman Inggeris ni. Sama, papan dia sama, dia tak ada hitam putih. Sama juga macam T.B. Alcom ambil yang Johor punya.
Johor punya papan pun sama juga. Buku surat 205. Dia tak ada hitam putih. Memang Inggeris tulis sendiri, papan Melayu punya dia tak ada hitam putih. Ini ada perbezaan dia. Dan dia punya rule dia pun ada saya tulis dalam ni, memang menariklah. Dia ada pemerhatian yang Elcom punya, Elcom ada tulis, Winstead pun ada tulis. Dan Brock pun ada tulis, Stanford Raffles pun ada tulis. Dan Robinson pun ada tulis. Antaranya yang menariknya, yang lain daripada yang antarabangsanya, buah raja dia sebut apa? Buah raja. Jika dia tinggal sendiri, jika dia tunggal, dia boleh bebas bergerak dengan semua. Dia boleh jadi menteri, boleh jadi kuda, boleh jadi gajah. Dan kalau dia sebelum dia kena sah tu, sebelum dia kena check tu, dia boleh bergerak bergerak sekali seperti buah kuda. Ini lain ni. Ni tak macam yang Inggeris punya. Dia tak macam yang moden punya lah. Saya dah check yang bolehlah siapa yang main. Saya ni sebenarnya bukan pemain catur, Prof. Saya bukan minat saya sebenarnya permainan ni. Tapi sebab saya penasaran, saya nak tahu tentang catur Melayu ni, saya mengkaji. Menyebabkan saya sedikit sebanyak saya tahu jugalah tentang main catur ni. Okey, Doktor, kita tengok apa yang menarik tentang catur ni daripada India sampai ke tanah Melayu kita belajar, tetapi apabila Islam sampai, kita dapat ubah suasana buah-buah itu kepada kriteria Islam lah ya. Dan kita pun difahamkan tadi bahawa catur ni rupanya permainan di alam Melayu yang kalau kita bandingkan dengan catur ada pada hari ini, iaitu dia ada raja, ada king, ada queen, kemudian ada castle, istana, kemudian ada bishop dan ada kuda. Jadi ini seolah menampakkan bahawa permainan catur antarabangsa tu sudah pun dikutip daripada alam Melayu yang membawa falsafah pemikiran. Kita ada raja. Ada raja dan ada permaisuri, manakala askar-askar di depan tu merupakan bala tentera yang menjaga raja, menjaga queen, menjaga permaisuri. Hanya apabila setelah tentera tu tewas, sama ada askarnya kecil maupun kuda atau castle atau bishop, maka raja sendiri main peranan untuk turun padang dan bergerak berlawan semua dengan semua pihak dengan musuh. Jadi pemikiran falsafah sebagai sebuah wilayah yang monarki, yang ada raja, yang ni agak-agak menariklah. Dan yang peliknya orang Melayu tidak lagi berfikir tentang kepentingan ada raja, ada permaisuri, ada struktur organisasi sebagai satu wilayah, sebagai satu bentuk negara yang mempunyai tuan dia. Jadi akhirnya orang Melayu sudah susut pemikiran mengenai konsep negara beraja dan tidak lagi memberi harapan kepada raja sebagai pemimpin. Ini yang menjadi masalah. Jadi saya fikir kalaupun doktor dah sebut tadi supaya permainan catur ni kita hendaklah angkat supaya orang Melayu ni boleh berfikir semula, alignment, berfikir secara konseptual bahawa kita ada wilayah, kita ada ketua, ada tuan dan kita bekerja dalam satu pasukan untuk menghadapi siapa saja. Jadi kalau musuh datang pun maknanya bala tentera kita sentiasa siap siaga untuk berhadapan dengan dia. Jadi permainan catur yang doktor kaji ni amat menarik dari sudut pemikiran berstrategi itu. Jadi yang ni dah dilupakan. Kita banyak main dam. Banyak main dam kemudian pergi haji. Kalau tak pergi Mekah, pergi haji, kita main haji kat kedai kopi kan. Jadi main dam tu tak ada pemikiran perang. Dia lebih kepada nak makan aja ya. Ini yang kadang-kadang bila saya tanya kanak-kanak kan, buah apa yang makan buah? Jadi buah dam lah yang makan buah. Jadi pemikiran strategi ini perlu diterapkan dalam diri orang-orang Melayu, khususnya anak-anak supaya bukan main untuk hiburan tapi main untuk berfikir strategi. Okey Prof, cuma ya perbezaan antara yang moden dengan yang Melayu juga yang Islam punya dan yang lain lah.
Yang moden punya ni dia ada permaisuri dan bishop. Ini jelas sekali sebab apa? Sebab apa, Prof? Apabila orang barat terutamanya dulu memang Portugal dan Sepanyol lah kuasa paling besar sekali pada abad yang juga banyak kuat memacu perang salib ni pada abad masa barat mula-mula nak naik daripada zaman gelap ni tu. Abad daripada Andalusia ni memang kita tengoklah Isabella tu Queen dia sendiri turun dalam perang. Kemudian dia bawa bishopnya. Maka digantikan buah gajah tu jadi bishop, buah menteri jadi permaisuri, jadi queen. Sebab queen ni memang dia terlibat aktif dalam perang. Isabella. Tapi orang Melayu, orang Islam, perempuan tak terlibat dalam perang secara aktif lah. Bukanlah di barisan depan. Sebab itu kita punya buah Melayu dia pakai raja, menteri, gajah, kuda dan tir. Tir ni perahu lah. Perahu. Ini memang kenderaan yang digunakan dalam perang di alam Melayu lah. Nampaknya dia sesuai. Gajah juga diguna untuk perang. Kuda juga diguna untuk perang. Dan tir juga memang perahu ni digunakan untuk perang. Inilah yang beza kita dengan yang baratnya selain daripada rule dia. Saya ingat doktor satu masa dulu bila orang Melayu mula nak bermain catur ni dan mereka didahkan pada catur international antarabangsa ni di mana pada kepala king tu ada lambang cross. Ya, ada lambang cross. Jadi orang Melayu agak jaki lah, maknanya kalau ada benda-benda yang melibatkan cross ni, palang-palang salib ni, kita tolak tepi, kita tak main. Jadi mungkin juga adakah kerana palang-palang salib yang ada pada catur ni buat orang Melayu tak berapa minat nak main catur, sedangkan mereka tak tahu kita sudah ada catur kita sendiri. Boleh jadi, Prof. Boleh jadi, Prof. Kalau kita tengok sejarah secara umumnya, zaman 50-an, 60-an, 70-an ni kita katakanlah pembaratan yang kuat lah. Anglophile, orang Melayu banyak minum arak. Ini memang chess ni biasalah. Tapi bila masuk ke hujung 70-an, 80-an, banyaknya tumbuh gerakan-gerakan Islam. Orang Melayu dah mula ramai pakai tudung. Di sini pun saya masih ada tu sebab-sebab tu menyebabkan tak minat pada permainan ni sebab ada itulah cross, ada unsur bishop. Sedangkan mereka dah tak tahu dah. Kita sendiri ada permainan tu. Yang ni saya nak naikkan balik. Saya minta tolong yang ada dalam ni, kita sama-sama naikkan. Kalau ada siapa yang boleh ada kemampuan untuk anjurkan pertandingan, anjurkan seminar, saya memang kecil tapak tangan, niru saya tadahkan. Saya boleh bantulah. Saya kalau boleh nak, kalaulah di institusi pengajian tinggi di universiti, di sekolah-sekolah ada kelab catur. Kenapa tak ada kelab catur Melayu? Saya Profnya saya agak terkilan kan bila saya bandingkan, bila saya buat ni, tengok muka surat 214. Melayu punya, lepas tu yang Myanmar disebut sebagai Situin. Makruk ni Thailand. Terang ni Kemboja. Shatar Mongolia, Xiangqi Shogi. Xiangqi China, Shogi Jepun, Jiangxi Korea. Semua ni masih ada lagi. Semua ni masih lagi jadi budaya, masih dimainkan walaupun dia asal daripada moyang yang sama. Daripada negara Caturangga. Cuma Melayu saja yang dah hilang. Okey. Maknanya negara gajah saja hilang. Yang lain semua masih dikekalkan lagi. Ya. Maknanya negara-negara tadi masih ada lagi permainan catur. Ada, Prof. Ada. Tapi saya di alam Melayu tak ada. Kalau Situin ni masih sangat, walaupun Myanmar ni negara perang lah. Banyak berontak, tapi budaya Situin ni jadi budaya yang mengakar. Masih lagi kalau ada majlis-majlis, event-event dia orang buat pertandingannya. Apatah lagi Thailand pun sama juga. Kemboja pun sama juga. Semua sama. Mereka masih menjaga budaya ni. Cuma Melayu saja yang hilang dah budaya ni. Itulah kalau dari sudut psikologi, apabila kita tidak lagi bermain catur yang memupuk semangat berfikir secara kreatif, secara strategik,
menjaga wilayah, maknanya konsep peperangan itu, menjaga keselamatan itu hilang daripada jiwa orang Melayu, maka kita tidak lagi berasa satu keperluan ya tentang memelihara jati diri Melayu ni tadi. Baik. Benar bro, betul. Doktor, saya nak sebut di sini, ini yang saya dapat daripada anak saya lah, dia entah macam mana dia jumpa, dia pun belikan dia untuk saya. Jadi dalam ni ada buku, ya, ada papan catur dan buah catur. Buah catur ni yang edisi pertama, buah dia macam buah dam lah, ya. Macam buah dam ni. Itu memang kalau permainan perang, kalau yang lain-lain lah. Dia macam ni bro. Saya ikut keinginan saya nak masukkan 16-16. Saya nak naikkan 16-16 ni. Cumanya bila saya survey sebelum, saya ingat dalam setahun ni lah, saya survey kos untuk buat buah catur gajah ni. Kalau di Malaysia saya buat, saya takkan boleh jual dengan harga RM70 atau RM80. Saya kalau kurang-kurangnya mungkin dalam 150 ke atas. Kos dia sangat tinggi. Kalau saya jual harga tu, saya takut orang tak boleh nak beli. Jadi macam mana saya nak angkat benda ni? Tak apa. Jadi kali pertama ni saya akan planning saya Prof. Saya akan buku ni penting lah sebab dia ni pada saya dia punya pondasi lah. Biar kita faham dulu kita punya permainan. Yang masa saya keluarkan esok kalau saya dah ada modal, saya akan keluar negara untuk buat buah supaya tu yang menyedihkan Prof. Kalau boleh saya nak, kalau tuan-tuan ada kenalan yang boleh pakar buat buah pakai kayu, boleh buat dengan harga murah, saya bolehlah jual dengan harga murah, tapi saya tak jumpa lagi. Saya survey di China juga dapat harganya murah yang saya boleh jual dengan harga bawah 100. Saya kalau boleh nak jual harga bawah RM100 lah. Edisi kedua ni saya ada modal ni daripada jualan ni, saya akan ke China untuk tempah buah gajah. Buah gajah. Saya dah design apa semua buah gajah khas. Ini buah ni. Buah ni yang ni saya buat. Saya buat lah. Saya suruh kawan saya ni dia pakar buat hulu keris apa semua ni. Saya suruh dia buat buah gajah dan ini pun kos saya bayar pada dia 200 lebih harga dia. Untuk buat buah ni. Memang susah. Dia nak, walaupun dia pakai mesin, dia kata susah nak buat dia. Sebab apa tu? Yang ini yang saya tempah. Saya sendiri tempah. Sebab sebelum saya nak buat buku ni, sebelum saya buat buku ni Prof, semua buah, semua papan-papan ni saya dah buat. Saya mengkaji. Betulkah macam mana permainan ni, adakah masuk akal apa semua? Alhamdulillah. Menarik. Okey, doktor. Kalau boleh saya nak dipertandingkan semua permainan ni. Ada pertandingan ya. Baik doktor, saya nak sebut di sini pada tuan-tuan yang cinta kepada peradaban warisan Melayu, nak angkat martabat jati diri Melayu ni, dapatkanlah ya satu set yang edisi pertama ni. Harga dia kalau saya baca ni harga dia 100 saja. Ya, tetapi nilai 100 ni terlalu sikitlah dibandingkan dengan martabat daulat orang Melayu ni. Jadi kalau boleh kita dapatkan. Jadi di mana nak dapatkan ni doktor? Boleh beli daripada saya, harga RM70, tak termasuk pos. Tak termasuk pos tak termasuk pos. Sampul pos RM10, jadi jadi 80 lah. Boleh WhatsApp Huzaimi sahabat saya dah beli alhamdulillah. Ada di FB saya ada nombor WhatsApp. Ada pembantu saya yang uruskan jual beli ni lah. Okey, jadi di Facebook ada cari nama Hasanuddin Yusof. Nanti insya-Allah boleh dapat maklumat di situ. Baik. Saya bagi pihak Pendawam merasa amat bertuahlah dapat menjemput doktor kerana kita bercakap tentang pendokumentasian. Apabila dokumentasi tak ada, jadi kita sukar nak membuktikan sesuatu yang pernah ada dalam alam ini. Jadi orang putih bila datang dia hapuskan dan hilangkan bukti-bukti kehebatan peradaban orang Melayu, menyebabkan orang Melayu tak tahu yang mereka ni adalah satu bangsa yang pernah bertamadun hebat dan kemudian didoktrinkan bahawa kononnya kita ni bermula Islam pada zaman para Miswara, kita tak tahu tentang kapal dan seumpamanya. Tapi
berdasarkan kepada kajian-kajian yang dibuat oleh pencinta-pencinta warisan dan peradaban, kita dapat lihat semula siapakah diri kita orang Melayu ni, dan kita lihat tidak lagi berasa lemah diri ya apabila kita tahu ya asal usul. Jadi memahami asal usul kita ni satu benda yang penting. Kita terima kasih kepada Dr. Hasanuddin dan para pencinta warisan dan juga peradaban Melayu. Kita nak buka sikit soalan kepada mana-mana yang berminat untuk bertanya soalan. Silakan. Saya nampak Cikgu Johari tadi. Terima kasih Cikgu Johari. Cikgu Jo, terima kasih. Cikgu Jo lah yang tonggak kuat yang buat video ni. Video permainan ni. Cikgu Johari lah pelakon. Tim Pernilam. Terima kasih Pernilam. Saya nak sangat buat pertandingan nanti. Kalau ada saya nak jumpa lah nanti berapa orang yang boleh bantu nak buat pertandingan ni. Memang saya sangat harap Pernilam boleh terlibat lah dalam pertandingan ini. Alhamdulillah. Okey, boleh untuk soalan? Ada soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Nazim? Silakan. Okey, Muhammad Nazim, sahabat saya. Okey. Minta maaf sebab baru saja dapat catur Melayu ni dengan lagi satu saya tertarik dengan macam perkembangan di sekolah atau ni. Cuma saya nak dokumentasi agak okey. Ada tak Dr. Hassan terfikir untuk macam golongan, kita tak payah fikir universiti atau orang-orang kuat, tapi bermula daripada bawah, maksudnya ada golongan yang yang berminat betul-betul belajar untuk main secara praktikal, tak apa sanggup bayar di bawah dah. Bertalaki lah dengan Dr. Hasanuddin macam mana asas bermain tu secara praktikal. Sebab kalau tengok video tu boleh, tapi kalau ada macam bertalaki, kalau kita yuran dibayar untuk belajar benda macam tu, dan selepas belajar tu baru disebarkan, baru senang sikit nak approach ke sekolah ke mana-mana. So mungkin bila dah tahu sikit baru senang sikit nak cakap. Sebab kalau kita tengok video ni tak masalah, tapi kalau kena bertalaki tu lagi saya nampak boleh ni. Kalau dikenakan yuran 1 hari ke 2 hari ke, boleh belajar macam mana itu, baru benda ilmu satu ni meresap dan senang untuk disebarkan. Itu saja. Betul. Kita kena buat train of trainers. Train of trainers satu lapis, beberapa orang. Kemudian yang tu akan pergi melatih pula yang lain. Jadi dia akan jadi macam multi level marketing lah ya. Kita train 10 orang akan train 10 lagi, maka dia akan jadi bertambah lah. Okey. Terima kasih. Terima kasih Prof. Saya jawab ya. Ya, silakan. Sebab benda ni pun dia yang permainan ni produk ni pun set catur Melayu ni saya baru buka untuk pratempah atau periode 17 hari bulan bulan lepas, dan baru keluar daripada kilang 3 hari bulan, 4 hari bulan lah, maknanya baru lagi. Setakat ni saya dah bentang kat saya dah buat demo, saya dah mengajar secara bertalaki baru dua tempat. Di pustaka Allah saya lupa, di Bangi, pustaka fikir. Pustaka fikir, Asta fikir, saya dah buat demo. Kemudian di Pelita Zihin, semalam Pelita Zihin, hari ni hari Sabtu semalam saya buat demo pada di inilah. Alhamdulillah memang dah dapat, memang menarik lah. Saya baru tunjuk sikit pun, kalau saya ni memang boleh lama lah kalau dilayan tu dia boleh jadi lama lah, memang menarik lah. Boleh kalau ada penganjur, ada yang nak menganjurkan, kita kena set masa, insyaAllah saya boleh je. InsyaAllah, Alhamdulillah. Apa-apa sahaja usaha, mana-mana pihak yang nak naikkan ni, saya sangat terbuka. Saya insyaAllah, kepentingan saya memang nak naikkan ini je. Kembalikan balik sehingga orang lebih naikkan yang Melayu punya banding yang baratnya, yang moden. Itu je. Saya nak tengok itu je. Sementara ni. Tapi masalahnya, saya bukan nak kata apa lah. Tapi itulah saya nak cakap kadang ada orang-orang yang pemegang taruh lah. Saya tak sebutlah siapa-siapa, ada ramai saya dah jumpa dah. Nampaknya bersikap dingin tuan-tuan. Ini yang susah ni. Saya pun tak tahulah sebab apa.
Mereka bercakap dingin. Bukan saya tak ada usaha. Saya usaha. Tapi saya tak boleh merajuk. Saya tak boleh mengalah. Kalau orang ni dingin, saya akan pergi ke orang lain pula. Orang ni dingin juga, saya akan pergi ke orang lain. Okey, bagus. Saya pun merasa, yelah dia pemegang taruh benda ni. Pemegang bahagian-bahagian budaya. Saya dah jumpa dia. Saya dah bentang kan. Saya bukannya nak minta apa-apa, bukan saya nak minta projek apa tidak kan. Benda ni apa benda yang nak diprojek pun. Dia doktor, saya itulah masalah dia. Dalam pemerhatian saya, negara-negara ni jajah ni, dia ada satu sindrom, kita panggil psychological syndrome. Orang yang pernah kena jajah ni, mental dia sentiasa merasakan yang di luar sana lebih baik daripada apa yang ada di dalam. Maka sentiasa ada inferiority complex. Baik, kita ada soalan di sini. Bagaimanakah Prof untuk mereka yang berminat untuk sambung belajarlah dalam bidang seperti Prof Hasanuddin ni? Ya, jadi di UKM ada Institut Alam dan Tamadun Melayu dan juga Institut Kajian Etnik. Kalau di Institut Alam dan Tamadun Melayu tu boleh rujuk kepada Profesor Madya Dr. Zul Iskandar, iaitulah penyelia kepada Dr. Hasanuddin. Kalau di UPSI ada Institut Peradaban Melayu. Ya, kalau di UKM satu lagi Institut Etnik, tempat yang saya sekarang sedang berkhidmat. Sebelum ni saya pencen di Institut Alam dan Tamadun Melayu. Di UPM juga ada, di ISTEC pun ada. Jadi yang penting bukan institusi, yang penting ialah ada penyelia yang bersedia untuk menyelia. Ini penting. Walaupun ada universiti baru, kalau ada penyelia tu memang dia minat dan tinggi dan telah terbukti dengan kajian dia, penerbitan dia dalam hal warisan ni, maka kejarlah mereka itu. Ya, insya-Allah. Satu lagi saya nak sebut di sini yang Dr. Hasanuddin sebut tadi, bagaimana sikap dingin ni. Sebenarnya pada pandangan saya ada 3 golongan dalam hal warisan ini. Pertama, golongan penonton. Dia spectator, dia tengok aja. Dia tengok aja, dia tak buat apa-apa. Ya, jadi golongan ni tak berapa nak mengangkat inilah. Yang kedua, golongan pendukung. Pendukung ialah orang yang mengamalkan. Pendukung ni macam tuan-tuan lah. Ikuti program, ya, lepas pada terima kasih banyak. Kita beli buku, ya. Ini memang mendukung. Kalau kita kata kita suka orang pakai busana Melayu, kita pun pakai juga. Kalau kita suka orang bersilat, kita pun belajar bersilat juga. Jadi itu namanya pendukung. Yang ketiga ialah pejuang. Jadi pejuang ni dia nak angkat, ya, semua yang bersabit dengan Melayu ni diangkat, diperjuangkan dan dipertahankan. Jadi Dr. Hasanuddin ni salah seorang daripadanya. Kalau kita nak belajar tentang warisan dalam Melayu, kemudian kita angkat, kita amalkan, kemudian kita ajak orang beramai-ramai supaya mengangkat bersama, ya, beri ruang dan tempat untuk mengangkat bersama, ini namanya pejuang. Jadi golongan pejuang ni tak ramai, ya, 10% je. Banyaknya ialah penonton dan juga pendukung. Pendukung pun katalah 50%, yang lain tu semuanya lebih kepada ni. Jadi jadilah pejuang, jadilah pendukung dan pejuang, jangan jadi penonton. Tuan-tuan yang ada pada malam ni, saya percaya jiwa berjuang itu akan bertambah kuat apabila kita tahu cara main catur Melayu. Kerana di situ melatih pemikiran, berstrategi dan bagaimana memelihara dan mempertahankan jati diri wilayah negara kita, tempat kita lahir dan tempat kita mati. Ya. Jadi inilah perkara yang penting yang mungkin kita boleh dapat daripada perbincangan pada malam ni. Saya nak bagi ruang pada Dr. Hasanuddin, sesi akhir ni, kalau ada harapan Doktor nak sebut sebelum kita tutup dalam pukul 11 ni. Silakan Doktor. Aku ada yang nak Prof last lah kalau ada soalan lain. Ada soalan lain lagi. Assalamualaikum Doktor. Adakah mencatat telah didaftarkan MyFO? Adakah wajar? Okey. Saya dah submit dah. Cumanya dia yang saya dah submit lah. Itulah, adalah cerita-cerita panjang lah. Saya kalau kita jumpa peribadi, saya boleh cerita A sampai Z. Tapi yang pendek, jawapan yang pendeknya saya dah submit. Saya dah submit. Tu dia. Terima kasih Irfan. Irfan telah bertanya soalan. Kemudian ada soalan tu, sambung belajar PJJ. Kalau PJJ ni sebenarnya kalau buat peringkat master dan juga PhD, memang berbentuk daripada PJJ jugalah sebab tak ada kelas, ya. Jadi bolehlah berhubungi saya untuk saya bagi panduan lanjut lah.
boleh secara PJJ pun tak apa. Ramai student saya pun daftar sebagai master atau PhD, kemudian mereka hanya datang sekali satu semester, yang lain tu semua dibuat secara online. Boleh, ya. Baik, ada lagi soalan lain tak kalau di ruang chat ni? Kita tengok tu nampak ada satu soalan ni. Okey, dah soalan yang berulang lah. Afrah tadi dah tanya. Okey, dah tak ada soalan lain. Kalau ada soalan walk in, apa-apa soalan yang ditanya pada Dr. Hasanuddin, silakan. Boleh kau saya ambil 2 lagi lah soalan sebelum kita tutup. Ada soalan lagi tuan-tuan? Oh, nampaknya tak ada soalan lah. Tak ada soalan saya. Betul. Lokman Nul Hakim macam nak tanya, angkat tangan. Okey, boleh tanya Tuan Lokman. Silakan. Saya nak tanya ke tentang catur tu mesti kena kayu ke atau boleh kita buat pakai printer apa tu? Plastik, pakai racing ni. Pakai 3D. 3D ya betul. Apa ke? Ataupun mesti kena kayu sebab macam lagi murah lagi mudah kan kalau Okey tuan, saya jawab ya. Saya dah kaji di Malaysia, kalau buat pakai plastik pun, pakai resin pun, nak buat mall dia sahaja mahal. Sangat mahal. Kalau sebenarnya kalau dia boleh buat pakai kayu mungkin dia jadi lebih murah daripada harga mall. Tapi kalau mall tu dah siap mungkin murah lah. Saya kalau tengok, kalau saya pergi ke China, buat yang plastik lebih kurang harganya yang buat pakai kayu. Saya lebih prefer buat pakai kayu sebab apa, dia ada ciri-ciri tradisional itu. Ada ciri-ciri tradisional. Sebab itu buah yang saya jual ni pun buah kayu, bukan buah plastik. Dia ada ciri-ciri yang dalam karung ni. Dia ada ciri-ciri tradisional lah kan. Contoh macam hulu keris ni kalau kita buat pakai plastik, sangat tak sedap lah. Boleh lah, tapi pisau kan ada yang pakai plastik hulu dia, tapi kalau keris hulu plastik pelik sangatlah. Kalau catur ni yang kita jumpa, yang saya jumpa yang lama-lama, contoh macam saya tunjuk tadi di Mindanao, di Taiping, di Perak punya, semua pakai kayu. Tapi nak pakai plastik pun boleh juga. Tapi saya lebih utamakan pakai kayu. Kalau kayu tu terlalu mahal, susah nak bagi jual dengan harga yang mampu milik, terpaksa pakai plastik jugalah. Tapi setakat ni saya memang lebih prefer kayu lagi. Terjawab soalan Dan jangan bimbang tuan-tuan, saya permulaan ni memang saya jual macam ni. Kemudian ni akan datang, saya akan dia macam jual motor lah. Mula-mula jual motor dulu, kemudian kita akan jual spare part dia. Akan datang saya akan jual spare part dia. Mana-mana tuan-tuan yang dah beli, buah hilang, boleh beli buah, beli buah. Ataupun nak tambah buah, boleh beli tambah buah. Ataupun lepas ni tak nak beli buku, nak beli permainan saja, boleh. Saya memang semua tu ada dalam planning saya. Saya sampai planning nak buat dokumentari, nak buat museum, nak buat banyak planning saya tentang inilah. Semuanya itulah saya doakanlah saya sihat tuan-tuan, ada kekuatan, dapat bantuan daripada tuan-tuan. Saya sangat sukalah. Planning saya ada, saya dah susun dah tuan-tuan. Apa benda saya nak keluar lepas ni, bagaimana caranya, ada semua tu. Nazim ada soalan, Nazim. Angkat tangan tadi. Okey. Saudara Nazim, ada apa-apa lagi nak tanya? Dah tanya dah. Okey, baik. Catur guna kayu apa ya? Tadi ada Tuan Ehwan tanya ya? Ini kayu biasa je tuan. Kayu biasa je, dia pakai kayu yang batang penyapu tu. Kayu batang penyapu tu, tapi dia yang jenis berkualiti sikit. Dia kayu batang penyapu tu kan dia ada grade-grade juga. Ada yang jenis grade yang mudah pecah, ada yang dia elok sikit tu, ada jenis yang elok sikit tu. Okey, alhamdulillah. Baik, jadi satu cara yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu kita juga ialah kita belikan set ni, ya, jadikan hadiah cendera hati. Cendera hati kita hadiah kepada orang tu. Kalau ada majlis-majlis tertentu, kalau orang bagi buah, bagi bunga, bagi benda-benda, kan kita bagi hadiahnya ialah set catur Melayu kepada dia. Jadi akan tersebar luas lah, ya.
Dalam kalau pejabat kerajaan dibuat majlis tu, jadikanlah ini sebahagian daripada hadiah. Sebab dalam ni ada buku. Buku, orang bagi buku selalu kat universiti. Buku ada, tapi set catur pun ada juga. Jadi lebih berkesan lah. Baik, kembali kepada Dr. Hasanuddin untuk sesi akhir sebagai... saya nampak Tuan Hair tadi. Tuan Hair last. Tuan Hair mungkin yang terakhir lah. Tuan Hair ada nak bertanya? Sila. Tadi nak angkat tangan tadi, okey. Ya. Tapi soalan saya agak ni lah, tapi apakah pendapat Ustaz kepada mereka yang mengatakan catur ni adalah asli Indonesia? Tuan Hair ni daripada Singapura ni ya? Ya, saya. Jumpa di hari tu kita jumpa ya. Apa tadi soalan apa dia Tuan Hair? Apa pendapat Ustaz kalau mereka yang berkata bahawa catur ni adalah asli Indonesia? Ini masalahnya ni. Ini masalah yang tidak selesai. Ini masalah orang yang sangat cetek. Saya tanya, sebelum 1945 ada tak Indonesia? Permainan ni dah ada. Sebelum 1945 Indonesia belum ada lagi. Permainan ni sudah ada. Alam Melayu. Bagaimana? Kalaulah semuanya Indonesia, kita habis, kita langsung tidak ada budaya. Silat ada di tanah Melayu, silat juga ada di Sumatera, ada di Jawa, keris ada di tanah Melayu, keris ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan. Semuanya bila Belanda dan Inggeris sempadan kan jadi Indonesia dan Malaysia, kita dulu berkongsi budaya yang sama. Kenapa kalau macam tu, kalau Indonesia claim silat dia punya, apakah kita tak boleh ada silat? Sedangkan ni tengok, saya dalam buku ni saya jelas. Zaman Kedah Tua sudah ada. Al-Jahiz tulis permainan ni dia mainkan daripada Kedah Tua. Kedah Tua berada di mana? Kalau kita nak jumutkan semata-mata Indonesia dan Malaysia lah. Kalau kita mengkotakkan macam itu, Malaysia ni langsung tidak ada budaya. Saya nak tanya, budaya Malaysia mana yang tidak ada sama dengan Indonesia? Adalah berapa sikit-sikit lah. Nasi lemak, mungkin Mak Yung pun dengan selatan Thailand dah Thailand claim pula. Yang lain-lainnya, silat, keris, malah kuda kepang pun kita pun dah jadi kita punya budaya walaupun daripada Jawa juga. Pantun. Kemudiannya apa lagi? Wayang kulit. Pantun lagu rasa sayang lah. Pantun lagu rasa sayang ni semua Indonesia boleh claim. Sebab di Riau Sumatera habis lah. Langsung jadi, kita orang Melayu di Malaysia, di Singapura, di Brunei tak boleh ada budaya lah macam tu. Jadi doktor, kita sebenarnya dipermainkan oleh Barat apabila Barat datang menjajah, dia rosakkan pemikiran kita. Jadi bila dah buat sempadan, maka jadilah Indonesia dan juga Malaysia dan berlakulah klaim. Kemudian Tuan Hir minta maaf Tuan Hir, proses sambung pengkaji Inggeris dia tak tulis Malaysian chess atau Indonesian chess. Dia tulis Malay chess. Tengok T.B. Elcom sama, dia tulis Malay chess. Winstead sama, tulis Malay chess. Dia tak tulis Malaysian chess atau Indonesian chess, dia tulis Malay chess. Maknanya daripada sini pun memang dulu namanya dah catur Melayu. Tambah hikayat Hang Tuah lagi, Sulatus Salatin lagi. Macam mana kita nak kata Indonesia? Jadi saya nak sebut bila berlaku polemik ini kan, ada golongan yang cuba menyembah Barat semula dengan cara apa? Mendapatkan pengiktirafan daripada UNESCO. Sudahlah orang Barat datang menjajah, mengganggu suasana persekitaran hidup kita. Kemudian kita pula sama-sama kita bergaduh Malaysia nak dapatkan pengiktirafan daripada Barat semula. Nak dapat pengiktirafan silat, pantun, ketupat, sate, macam-macam. Jadi menunjukkan betapa hinanya orang Melayu kalau nak dapatkan pengiktirafan daripada UNESCO. Jadi inilah yang perlu kita fikirkan, bagaimana kita boleh mengiktiraf sama kita. Jadi Pendawam ni, Pertubuhan Pendokumentasian Warisan Melayu Malaysia ni, kita mengambil peranan untuk dokumentasi dan kita keluarkan sijil. Doktor, misalnya siapa yang ada keris, kita keluarkan sijil beranak, surat beranak pada keris-keris tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ada nama pemegang amanah pada keris berkenaan. Jadi kalau orang nak tuntut tak boleh lah. Jadi yang ni penting, kita dalam Pendawam ni memikirkan bagaimana kita sendiri iktiraf barang-barang artifak lama oleh kita. Jadi kalau kita nak tunggu UNESCO sahkan, ini satu pemikiran yang terkebelakang lah sebenarnya, bukan terus ke depan. Baik, kita rasa kita dah sampai 11 lebih ni.
Mungkin banyak lagi kita. Ada tadi soalan Zaindra, dia angkat tangan, siapa tadi lagi tulis? Di mana jumpa permainan? Kalau perang, yang pakar masih ada lagi. Di Pak Hamdi tu, yang saya bertalaki dengan dia tu. Kemudian di Aceh, saya jumpa ada orang yang boleh main lagi. Harimau dan perang ada, tapi tak ramai. Pergi ke anak-anak muda dah tak tahu dah. Pergi kepada orang tua pun ramai yang dah tak tahu. Yang saya jumpa sekarang ni yang pandai main memang orang tua. Yang budak-budak tambah zaman gadget, dia tak ada dah. Di Indonesia pun semakin dilupakan. Cuma adalah beberapa tempat mereka masih lagi buat pertandingan di kampung lah. Tapi masih ramai yang majoriti sudah tidak tahu. Okey, kita boleh simpulkan, Doktor? Okey. Zaindra dia nak tanya last. Ya, Tuan Zaindra? Tadi angkat tangan tadi? Okey, tak apa. Kalau tak ada, kesimpulannya, saya sangat mengharaplah pada bantuan. Terima kasih banyak tuan-tuan yang perempuan yang menyokong, yang membeli set ini. Kemudiannya, maaf tertekan. Okey. Kemudiannya, tuan-tuan lah semangat. Saya sebenarnya yang menyebabkan saya semangat Prof mengkaji ni, sambutan daripada ni lah. Orang-orang awam ni. Kawan-kawan apa semua ni kan. Tapi itulah bila kita nak bawa naik tu kadang banyaknya dugaannya Prof. Cabaran. Cabaran ni. Itulah. Alhamdulillah. Saya jadi semangat ni sebab yang inilah tuan-tuan dan perempuan yang ni. Tapi kalau saya minta bantuan lah, saya seorang memang tak mampu lah. Kita sama-sama lah. Kalau tuan-tuan ada idea, ada pencadangan, boleh kita sama-sama buat untuk kita adakan pertandingan, kita sebarkan lagi kita punya budaya yang hampir hilang ni. Kita tak nak dia hilang kembali seperti mana tahun 60-an, 70-an, 80-an yang kalau gajah ni tuan-tuan memang takkan jumpa dah orang main. Confirm. Saya gambar 1930-an dah ada. Tapi sekarang ni saya pergilah. Kalau yang saya bertahun-tahun saya pergi cari memang saya dah tak jumpa lah. Tak tahulah kalau tuan-tuan boleh jumpa. Yang saya memang saya dah tak jumpa lah. Kalau lah saya ingat Prof yang saya dah cari jurnal-jurnal yang moden-moden pun orang tak tulis lagi Prof tentang catur Melayu ni. Jurnal-jurnal sangat kurang lah. Artikel-artikel jurnal memang kurang. Saya dah semak. Saya dah cari macam-macam. Alhamdulillah. Dia beza dengan lain. Kalau macam Tengkolok, Keris, silat, Meriam itu ramai orang yang mengkaji, malah dah pecah-pecah dah. Dah ada pecahan-pecahan tu. Kalau tekstil Melayu tu orang dah pergi kepada penghususan yang lebih khusus lagi. Memang luas lah. Baik, sangat baik alhamdulillah. Cuma yang permainan ini sahaja yang masih belum lagi ada pengkajian yang kalau saya harap ada yang boleh buat tesis PhD tentang tabal saja. Ataupun tentang catur gajah saja. Itu sangat baiklah. Yalah. InsyaAllah. Itulah pengharapan saya Prof, supaya saya sangat terima kasihlah ada ilmuwan macam Prof. Prof ni memang Allahu Akbar. Saya dah kenal Prof lama. Masa Prof jadi pengarah semua tu sangat aktif lah program wacana tu. Saya memang diakui lah bukan saya nak puji sebab ada Prof, memang diakui sangat Alhamdulillah. Itulah perjuangan yang boleh kita lakukan Baik, jadi akhirnya kita mengucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Dr. Hasanuddin. Jazakumullahu khairan katsira kepada semua yang memberi sokongan pada malam ini. Video ni kita telah rakam dan insya-Allah kita akan edit sikit dan akan letakkan dalam YouTube. Jadi boleh menjadi rujukan lah ya, sebab salah satu aspek dokumentasi ni cukup penting ya untuk kita ketengahkan. Dan di Institut Alam dan Tempena Melayu kita ada satu dokumentasi data raya atau big data yang disebut sebagai portal malaycivilization.com.my yang menghimpunkan 16 database kecil-kecil yang kita letak di sana. Jadi bolehlah melawat portal malaycivilization.com.my yang menjadi data raya ataupun hari ini kita sebut Industrial Revolution ni disebut sebagai big data ya. Jadi kepada mereka yang berminat untuk membuat pendidikan, membuat master dan juga PhD juga boleh rujuk pada portal berkenaan untuk memulakan
penelitian atau kajian, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik yang kita dapat malam ni dapat dimanfaatkan, kerana yang baik itu semua daripada Allah Taala. Yang lemah pada saya dari sudut pengendalian ni, saya minta maaf di atas segala kekurangan dan juga kelemahan. Moga Allah Taala rahmati kita semua. Ya, jadi kita tangguh perjumpaan kita malam ni dengan sama-sama kita baca tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih daripada Pedawam Pertubuhan Pendokumentasian Warisan Melayu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.